Jadi dibimbangi mungkin terdapat pihak-pihak yang sebenarnya dia layak untuk mendapat subsidi ataupun bantuan, tetapi disebabkan tidak kemaskini menyebabkan kita tidak berpeluang untuk menikmati bantuan-bantuan atau subsidi tersebut. Padu ni adalah satu inisiatif kerajaan untuk membangunkan satu sistem ataupun pangkalan data utama negara kita yang mengintegrasikan maklumat-maklumat individu dan juga isi rumah. Jadi sebenarnya terdapat dua sumber utama dalam pelaksanaan padu ini, iaitu yang pertama pengemas kinian maklumat-maklumat individu dan isi rumah daripada orang awam. Padu juga dia memasukkan ataupun mengintegrasikan maklumat-maklumat data pentadbiran daripada pelbagai agensi kerajaan. Terdapat lebih 290 agensi kerajaan yang data pentadbirannya dimasukkan dalam padu, dan dari segi bilangan individu dan isi rumah tu melebihi 30 juta yang telah dikumpulkanlah buat masa ini. Jadi sebenarnya padu ini juga dia adalah merupakan pengurusan kerajaan dan merupakan satu platform untuk transformasi digital. Jadi yang pertama sekali yang biasa kita dengar adalah padu ini adalah untuk pemberian subsidi bersasar. Itu yang biasa kita dengar. Tetapi sebenarnya padu ini dia platform yang lebih luas daripada itu, iaitu untuk menguruskan ekonomi dan juga sumber-sumber negara ini berpaksikan digital. Banyak maklumat-maklumat yang dimasukkan dalam padu ini dan dapat diguna pakai oleh pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan dalam melaksanakan pembuatan keputusan berpaksikan data. Bilangan isi rumah ataupun individu yang akan mendaftar dalam padu ini bagi peringkat Malaysia ada melebihi 22 juta. Bagi konteks negeri Perak sebenarnya terdapat 1.9 juta individu yang berumur 18 tahun ke atas, iaitu pemerintah tetap di negeri Perak ini yang sepatutnya mendaftar di padu lah. Tapi sehingga ke tarikh 5 Februari terdapat lebih 232,000 pendaftar yang telah mendaftarkan di negeri Perak ini. Jadi sebenarnya peringkat awal semasa selepas peluncuran padu pada 2 Januari yang lepas tu memang sangat-sangat menggalakkan. Dalam tempoh 3 hari saja di negeri Perak telah mencatatkan pendaftaran melebihi 50,000 jabatan perangkaan, dan juga dengan kerjasama kerajaan negeri sebenarnya kita bersama-sama dalam mempromosikan dan juga melicinkan pendaftaran padu di kalangan warga Perak lah. Jadi di peringkat agensi-agensi negeri Perak bekerjasama dengan yang pertamanya dengan MCMC dan juga Pusat Ekonomi Digital ataupun PEDI seluruh negeri Perak. 70 PEDI di seluruh negeri Perak yang sama-sama membekalkan ataupun membenarkan penggunaan fasiliti ICT di 70 PEDI ini untuk melaksanakan pendaftaran padu. Di peringkat agensi negeri Perak juga, selain daripada MCMC dan juga PEDI, kita mendapat kerjasama untuk pembukaan kaunter padu ni dari pihak UTC. Orang ramai berpusu-pusu jugalah untuk membuat pendaftaran di UTC. Saya juga ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia dan NGO Negeri Perak, iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Azlan, yang sentiasa mempromosikan pelaksanaan padu ni bagi negeri Perak. Kita juga Jabatan Perangkan mendapat kerjasama untuk promosi daripada Jabatan Penyiaran dan juga Jabatan Penerangan. Dan selain daripada itu, kita giat juga menjalankan ataupun membuka kaunter-kaunter pendaftaran padu dengan kerjasama kepimpinan komuniti setempat seperti pejabat-pejabat penghulu, pejabat ketua-ketua kampung, karyah-karyah masjid, dan juga kita melaksanakan kaunter pendaftaran padu ni di pusat-pusat membeli belah. Aspek keselamatan dari segi data, keselamatan sistem dan juga keselamatan rangkaian dalam pembangunan padu ni amat dititik beratkan oleh pihak kerajaan, terutamanya pihak mampu.
Jadi kalau kita lihat dari segi risiko keselamatan, terdapat dua risiko lah yang kebiasaannya kalau sistem-sistem ataupun pembangunan pangkalan data ni yang kita terdedah. Yang pertama dari segi risiko kebocoran. Dari segi kebocoran, kalau kita lihat sistem padu ni dapat diminimumkan dengan kita lihat pembangunan ini dilaksanakan oleh penjawat awam yang ditunjangi oleh pihak mampu. Jadi kalau kita lihat berbeza dengan sistem-sistem yang sebelum ini, kebanyakannya dibangunkan oleh pihak swasta, tapi berbeza dengan padu ini, pembangunan itu dilaksanakan oleh penjawat awam yang dapat mengurangkan risiko kebocoran data. Yang keduanya dari segi pencoblosan, dan kita pastikan ataupun pihak mampu memang menggunakan teknologi-teknologi terkini bagi mengekang daripada penggunaman ataupun pencerobohan daripada pihak luar lah untuk mendapatkan data-data secara tidak sah. Sistem padu ni adalah dia mengintegrasikan maklumat-maklumat individu yang diperoleh daripada data pentadbiran agensi, di mana melibatkan lebih 290 agensi seluruh Malaysia. Jadi semua maklumat-maklumat yang kita ataupun sistem padu peroleh daripada data pentadbiran ini disepadukan ataupun diintegrasikan dengan kemaskini maklumat daripada orang awam ataupun daripada individu. Jadi sebenarnya data-data ahli is rumah ataupun individu telah sedia ada dalam sistem padu yang bersumberkan daripada data pentadbiran. Jadi sebenarnya kerajaan memberi peluang untuk orang awam mendaftar dan mengemaskini. Jadi sekiranya ada maklumat-maklumat yang terkini kerana telah berpindah alamat dan sebagainya, jadi rakyat berpeluang untuk membuat kemaskini tersebut. Jadi sebenarnya dari segi maklumat tu memang telah sedia ada, dan kalau tidak dikemaskini, kita bimbang maklumat yang terkini tidak dapat kerajaan perolehi untuk membuat keputusan lah, terutamanya seperti yang kita sedia maklum bahawa padu ini akan digunakan dalam pemberian subsidi secara bersasar. Jadi dibimbangi mungkin terdapat pihak-pihak yang sebenarnya layak untuk mendapat subsidi ataupun bantuan, tetapi disebabkan tidak kemaskini menyebabkan kita tidak berpeluang untuk menikmati bantuan-bantuan atau subsidi tersebut. Jabatan Perakiraan Malaysia seperti mana yang kita sedia maklum bahawa jabatan yang mengeluarkan statistik rasmi negara. Jadi selain daripada tugas-tugas rutin pada tahun ini, untuk makluman semua, kita akan melaksanakan banci pertanian yang menjadi satu projek yang berskala besar lah di negara kita. Jadi untuk makluman semua juga bahawa kita ada dua fasa yang akan kita laksanakan banci pertanian pada tahun ini, iaitu fasa pertama akan bermula pada 13 Februari sehingga 31 Mac pada tahun 2024 ini, dan juga fasa kedua akan dilaksanakan bermula pada 7 Julai sehingga 31 ataupun sehingga 10 Oktober. Jadi itulah selain daripada tugas-tugas rutin kita, banci pertanian adalah projek yang agak besar yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Jadi kepada semua warga Perak, saya menyeru untuk membuat pendaftaran padu ni seawal mungkin. Jadi kita nak elakkan daripada risiko kesesakan laluan ataupun kesesakan talian dalam ataupun kesesakan rangkaian sistem padu ini, sekiranya kita menunggu saat akhir pada penghujung bulan Mac. Jadi bulan Februari ni saya rasakan adalah sangat-sangat sesuai. Jadi semualah peringkat lapisan masyarakat, tidak kira kita dalam kumpulan T20 ke M40 ataupun B40. Jadi kita elok buat pendaftaran seawal mungkin. Jadi bulan Februari ini kita boleh terus laksanakan. Boleh sekiranya kita tidak berkeupayaan untuk melakukan pendaftaran secara kendiri, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke pusat-pusat ekonomi digital ataupun PEDI yang dibuka untuk pendaftaran padu, dan juga kaunter-kaunter pendaftaran padu yang dibuka oleh Jabatan Perangkaan di seluruh daerah Perak ni lah.